Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kali ini saya ingin berkongsi dengan anak-anak muda, anak-anak yang dikasihi sekalian tentang isu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita lihat ramai sekali pasangan-pasangan mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah, kita bersyukur kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan cita-cita pasangan anak-anak kita dan anak-anak muda untuk mendirikan rumah tangga yang mereka impikan. Alhamdulillah, saya Muhammad Fadil Saleh, seorang perundi motivasi terutama di kalangan anak-anak muda. Sebelum ini saya banyak memberikan panduan kepada anak-anak muda di dalam dan luar negara, dan sehinggalah daripada mereka anak-anak muda daripada pelajar sampailah mereka berumah tangga. So insyaAllah saya cuba untuk merungkaikan sedikit kalau dapat membantu anak-anak muda mendepani isu-isu yang tentunya berbeza. Pertama sekali ialah kita kena faham bahawa perkahwinan hari ini kebanyakannya berlaku dalam dua bentuk. Satu, pertama ialah kita panggil perkahwinan kerana percintaan ataupun kita panggil love marriage. Kita dah kenal, kita berkenan sana sini, kita dah berhubung dengan pasangan kita sebelumnya, dan kadang-kadang dah bertunang begitu lama. So maknanya kita dah kenal pasangan kita. Satu lagi ialah perkahwinan yang diaturkan oleh orang tua ataupun pihak-pihak yang lain, yang kita panggil match marriage. Dan kita pun tahu masalah sekarang ni ialah masalah nak mendapatkan jodoh. Sebenarnya perkahwinan ini satu tuntutan daripada Islam. Jadi berarti kita kena faham bahawa perkahwinan ini matlamat yang pertamanya ialah dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyuruh supaya kita berkahwin. Dalam Al-Quran Allah telah menyebut kahwinlah kamu akan wanita itu 2, 3 dan 4. Dan kalaulah kamu tidak mampu, kahwinlah satu. Perkahwinan satu fitrah, satu naluri semula jadi. Bukan saja manusia sebenarnya, makhluk-makhluk lain pun ada perkahwinan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyebut, iaitu Allah telah memberitahu bahawa inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan lelaki dan wanita bersuku-suku dan berpuak-puak untuk kamu saling kenal mengenali antara satu sama lain. Tak ada orang kata, oh saya tak nak kahwin, saya tak nak kahwin. Bila sampai masa kemudian berada dalam situasi tertentu, maka perasaan itu dah datang tanpa dijemput. Kahwinan adalah asbab berlakunya penambahan zuriat. Dia adalah satu hasrat. Kita pun bila dah dewasa, adalah keinginan nak menggendong bayi, nak ada anak, tengok kawan-kawan kahwin, kan? Jadi lepas tu bila lagi giliran aku pula, kan? Macam tu. Kalau lah berlaku perkahwinan tapi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendapat zuriat, maka kita dapati keluarga itu akan jadi suram, sedih, duka cita, beremosi dan sebagainya. Perkahwinan adalah punca kepada satu kebahagiaan. Kita tak akan lengkap kehidupan kita tanpa ada satu pasangan yang berbeza jenis dengan kita. Kita mungkin ada kawan, ada keluarga, tapi ada satu ketika dalam diri kita keperluan kita kepada lawan jenis kita yang akan melayan kita, mengisi kekosongan dalam jiwa kita. Tempat bermanja. Jadi bermanja dengan mak ayah tak sama dengan bermanja dengan seorang isteri. Bermanja dengan adik-beradik tak sama dengan bermanja dengan seorang isteri atau suami. Tujuan perkahwinan itu ialah kita nak umat Islam ini menjadi umat yang kuat, dan kita perlu memperamaikan orang-orang soleh. Maka perkahwinanlah satu cara. Keluarga yang bahagia, keluarga yang soleh, insya-Allah akan dapat melahirkan anak-anak yang soleh. Itu perkahwinan yang bahagia, yang menepati apa yang dikehendaki kita. Ada beberapa panduan lah. Pertama sekali yang ingin saya kongsi ialah bila berlaku perkahwinan di atas kedua-dua cara tadi, perkara penting sekali ialah menyerlahkan kasih sayang, iaitu cinta. Cinta ni dia plus.
dia ada satu yang sangat flourish lah, sangat berwarna lah dalam hidup kita. Pasangan ni dia ada satu istilah kita panggil cinta. Sebab tu kita tak sebut cinta kepada adik-beradik, kita tak sebut cinta kepada yang lain. So zahirkan kasih sayang tu. Maknanya kalau kena, sekarang dah halalkan bagi kita, boleh pegang tangan, boleh cium. Di hari perkahwinan tu pun dah menunjukkan bahawa kita bahagia dengan senyuman yang tak terbatas. Dan dalam hubungan suami isteri itu menunjukkan sayang dan cinta, bermanja-manja dengan pasangan. Kemudian yang kedua ialah implikasi daripada sayang dan cinta tadi ialah caring. Caring ni maknanya kita mengambil berat tentang pasangan kita. Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, kita baru belajar. Kalau yang dah berkawan lama, dia tahu. Tapi kalau yang baru, dia baru mengenali. So proses berkenalan ni penting. Kadang-kadang benda ni simple je. Maksudnya kita tunjukkan. Kerana kalau isteri tuangkan makanan, minuman kepada suami, itu pun dah menunjukkan bahawa ada somebody yang take care kepada dia. Begitu juga suami. Jadi wanita atau perempuan atau gadis itu, alangkah indahnya kalau seorang suami dapat melaksanakan satu tanggungjawab yang sebelum ni dilaksanakan oleh seorang ayah. Kerana bila menjadi suami, sebenarnya kita sangat beruntung. Kita mengambil alih seorang insan yang telah dididik dengan penuh kasih sayang oleh satu keluarga. Jadi janganlah anak gadis yang kita ambil itu merasa kehilangan kehidupan dan keindahan layanan daripada keluarga itu dengan sifat-sifat seorang suami yang take for granted, buat tak tahu, tak ada common sense orang kata kan. Jadi tak nampak cakna, tak nampak caring. So please, suami atau isteri, tolong caring ya. Jangan sampai ada satu ketika cakap dengan mak mentua, abang sukalah telur goreng, hari-hari saya buat telur goreng. Bukan telur goreng tu ya dia suka, tapi pasal isteri hanya boleh buat telur goreng, maka telur goreng lah yang dia puji hari-hari kan. Jadi itu dah terkantoi kan. Nampaklah sangat kita tidak menghayati apa yang, tidak caring kepada pasangan kita. Dalam berhubungan, bila kita dah bersuami dan beristeri, tolong jangan nampakkan bahawa ada pertembungan kasih sayang tadi. Jadi kalau mak dengan isteri, jangan ada nampak berlaku perebutan kasih sayang. So kalau itu berlaku, dia dah detik gerhana dalam sebuah kehidupan. Dia punya clash ni kalau dah start, lama lah. Orang lelaki dia sempoi je. Jangan membandingkan jasa seorang ayah dengan seorang suami. Jadi sebagai seorang suami, kita kena bertindak segera menggantikan kesejahteraan seorang gadis yang kita ambil itu, daripada kesejahteraan, keselamatan dia. Kalau ada berlaku apa-apa kat luar, kita yang kena pergi tengok. Jangan sampai isteri yang keluar pergi. Hari ni dia dah ada suami, so suamilah yang kena bangun dulu pergi tengok apa yang berlaku di luar dan menjamin keselamatan dia sebagai seorang isteri. Jangan terlalu meminta sesuatu yang sempurna di saat kita juga tidak sempurna. Dia punya perasaan, expectation dia tu terlalu tinggi, maka kita akan kecewa. Sementara kita juga ada kelemahan, kita kena tahu bahawa pasangan kita ada kelemahan yang perlu diperbaiki, lengkap melengkapi. Kan pasangan kita terbeban untuk memenuhi. Orang Kelantan dia suka budu petai, orang Johor dia suka makanan-makanan yang orang Kelantan tak boleh masuk, pergedel lah, apa segala macam yang jauh-jauh tu kan. So jadi janganlah kita rasa macam mana boleh tak makan ni, sedap ni. Sedap pada kita tak semestinya sedap kawan lah. Menjaga kalimah kita, kata-kata kita. Ada setengah pasangan ni, mungkin daripada lelaki atau perempuan, peribadi-peribadi ini kadang-kadang dia tak perasan bahawa sifat dia, perangai dia tu akan terus dia bawa sampailah ke alam rumah tangga. Bertanya tu dah satu appreciation, dah satu penghargaan. Jadi kalau kita rasa cantik lah, tapi saya rasa kalau dia pakai macam ni lagi cantik, itu pun nak kena pandai jugalah. Ayat-ayat yang nak
nak menunjukkan perbezaan tu kena pandai digunakan lah. Jadi kata-kata ni sangat penting ya. Ketika kita menentukan kata-kata, sebab petua orang tua-tua kata terajak perahu boleh diundur, terlajak kata burung panah. Jadi bahasa ni kadang-kadang perlu dijaga kerana dia membawa satu konotasi yang akan memberikan impak yang negatif. Kemudian begitu juga banyakkanlah puji-pujian, sanjungan dan juga tapi janganlah puji-puji itu keterlaluan di depan orang. Puji semasa kita bersama, cakap alhamdulillah, bersyukurlah saya dapat pasangan macam awak. Kita sedang mendidik diri kita untuk sayang bagi yang belum begitu bercambah lah. So nyatakan dengan jujur. So kata-kata ini akan memikat dan juga menyebabkan dia rasa sejahtera. Sebab orang perempuan dia perlu puji-pujian. Orang lelaki dia stick to the point. Kalau dia nak, terus dia nak. Kalau orang perempuan dia takes time. Dia kena sembang dulu. Dia kena start dengan A, start dengan B, start dengan C. Bambang tahu tak tadi kat pejabat kan, yang ni orang lelaki memang dia dah. Tapi itulah, kena belajar menghamburkan pujian-pujian dengan ikhlas. Bukan bila kita berkahwin dengan pasangan kita, sebenarnya kita kena ingat kita sedang berkahwin dengan satu keluarga, the whole family. So family itu adalah keluarga kita yang baru dan kena mesra dengan mereka, kena bersama dalam keluarga. Bila datang tu dengan mukanya yang berseri-seri, yang susah sekali nak ingat nama kan. Dan jangan bercakap perkara-perkara yang kadang-kadang kita kadang cakap kerja mana, pakat apa, gaji berapa. Ini benda yang tak sesuai sangat dalam hubungan kita dengan orang. Jadi jangan create sesuatu yang negatif dengan keluarga pasangan kita, terutama bila kita masih lagi baru. Jadi ini dua-dua. Kalau seorang isteri lagi complicated, sebab dia dealing dengan kaum Hawa yang sejenis dengan dia, yang memang dengan cerewetnya, dengan partikularnya, dengan segala-galanya. Yang seterusnya iaitu belajarlah memberi hadiah. Hadiah ni lambang hati yang murni, yang ikhlas, yang suci, dan lambang appreciation. So ini sangat penting ya. Biarlah orang kata tangan ni berbuah. Ketika kita pergi rumah orang tu, tanda ketulusan hati. Hebat Benda ni nampak kecil kan. Kadang-kadang kita pergi rumah orang tangan kosong. Subhanallah, bawa lah gula-gula, anak dia ada. Anak-anak pun happy yang pakcik ni datang mesti ada bawa gula-gula. Jadi setengah-setengah daripada kita masa bujang lagi dia dah mula praktik, dia dah tengok benda macam ni. Jadi dalam kekeluargaan ni benda-benda halus ini penting lah, sangat penting. Dalam rumah tangga juga perlu ada perbincangan bersama. Kerapkan perbincangan, bukan balik dengan keputusan. Memang suami ada kuasa yang besar dalam rumah tangga, tapi tolong jangan buat keputusan terutama yang melibatkan kepentingan isteri dan anak-anak secara sendirian. Ajak mereka bersama. Nak pergi bercuti, nak pilih tempat, nak balik kampung, nak putuskan tempat makan, nak makan apa. Ini semua benda-benda yang perlu adakan banyak suasana-suasana perbincangan. Itu yang penting sekali, iaitu adakan perbincangan. Dan seterusnya ialah beribadah bersama. Ada pasangan dia. Di malam pertama lagi kita dah ajak pasangan untuk beribadah bersama, doa bersama. Di situ kita merintih. Kita baca doa kuat-kuat yang isteri kita dengar, sama-sama menghayati. Kemudian nak solat, bangun tahajud boleh sama, nak berpuasa boleh sama. Masya Allah, banyak momen-momen penting yang boleh kita hidupkan, terutama pasangan baru muda-muda ni. Energi banyak, maka lakukan. Seterusnya, isu ekonomi, isu keuangan bagi sebuah keluarga. Jatuh bangun keluarga aman, bahagia sesebuah keluarga sangat-sangat tergantung kepada kesejahteraan keuangan dan ekonomi sebuah rumah tangga. Sekarang kalau kita bertemu dengan orang yang senior, yang ada anak, mereka sangat berhati-hati dalam memilih menantu, tak kira lelaki ataupun wanita. Saya dapat keluhan daripada beberapa wanita yang beritahu bila
proses perkahwinan mereka menghadapi jalan buntu kerana pasangan yang tidak bekerja, sama ada lelaki atau wanita yang tak bekerja. Jadi pasangan satu lagi tu menolak kerana rasa tidak secure, tidak selamat bila hanya seorang saja daripada pasangan tu yang bekerja. Mereka takut nanti isu kewangan ini akan menjadikan keluarga itu menghadapi permasalahan. Biasanya wanita ni dia akan keputusan dia biasa lebih baik daripada orang lelaki. Kemudian bila balik, mereka kadang-kadang dapat kerja yang bagus-bagus. Orang lelaki pula, anak-anak muda ni hal dia banyak. Dia tak nak terikat. Kadang-kadang dia kerja kat sini 6 bulan, dia lompat pergi, lompat sini. Satu lagi, dia nak independen. Sebab dia, masa tu dia bujang. Jadi dia rasa dia boleh mengharungi apa yang dia nak dengan minat dia, dan dia terlupa bahawa di sana ada satu gerbang yang dia kena lalui, iaitu gerbang perkahwinan. Implikasi kepada situasi yang saya ceritakan tadi ialah banyak berlaku si isteri mempunyai gaji ataupun pendapatan lebih tinggi daripada suami. Jadi asalnya tanggungjawab seorang suami iaitu menanggung sebuah keluarga, tapi hari ini dia dah tak cukup. So isteri yang kena support. So di sini perlu ada satu pengurusan dan kesefahaman. Tanggungjawab tetap tanggungjawab, bantuan itu adalah satu yang ekstra. Jangan yang ini saya punya, yang ini awak punya. Saya pernah jumpa satu kes yang dirujuk kepada saya untuk bincang-bincang lah. Ceritanya tentang anak yang tidak respect kepada seorang ayah kerana ayah bergaji kecil. Jadi di rumah ada kereta umi, ada motor abang. Jadi kenapa kereta tu kena diasosiatkan dengan umi, motor tu kena diasosiatkan dengan abang? Ini motor kita ni, kereta kita sepatutnya. Jadi kalau diasosiatkan, dah lah orang lain tak boleh naik kan, dah menampakkan kenapa abang ada motor je, umi ada kereta, kan tak cantik pula. Seterusnya ialah jangan juga menampakkan seorang suami ni takut pada isteri. Hari ni pasangan muda saya tengok, Masya Allah, pergi ke mana-mana dia lah tukar dukung dia, tukar tolak kursi anak dia tu kan. Hari ni dah jadi satu trend lah di supermarket di mana-mana tu. Jadi seorang suami yang nampak carry. Kalau zaman dulu tu maknanya kain lampin dah atas bahu lah, atas bahu suami tu nampak lah, maknanya isteri pula di supermarket tu dia di depan sekali, dia dominan kan. Ataupun di supermarket tu suami tu yang tolak troli kan, kemudian bayar kat depan, sebab biasa. Tapi kalau dah sampai ke rumah mertua, janganlah menampakkan di rumah mertua tu dia dominan daripada suami tu. Jangan mak ayah tu rasa nampak anak dia duk basuh pinggan Abah tolong, ayang tolong basuh pinggan kan, yang tolong salin lampin, yang tolong tu yang ni. Jadi mak ayah ni dulu suruh basuh kereta, anak ni tak basuh kereta ni kan, suruh basuh kereta, suruh basuh sikit je, dia start kereta pergi kat car wash. Jadi tiba-tiba lepas kahwin ni nampak sangat ketaatan kepada seorang isteri, yang menampakkan ada implikasi-implikasi yang agak negatif di situ. Dan ini positif dia sebenarnya, tolong menolong. Kita pun suka sebenarnya, kita pun tolong isteri kita basuh. Tapi jangan menampakkan bahawa queen control, sebab orang Melayu ni sensitif. Kawan-kawan pun macam tu. Isteri balik, isteri call je berubah muka. Sorry ya. Memang pun sebab you terlupa ambil anak tadi kan. Jadi bukan kerana takut pada isteri, diperingatkan tentang tanggungjawab. Itu penting. Yang seterusnya ialah, yang ini penting juga, iaitu jaga mata, telinga, hidung, hati, perut pasangan kita. Jadi jangan sampai ke dalam perut tu benda yang haram, jangan sampai benda-benda yang tidak baik. Ada juga isteri yang suami yang masak kan, tak kira, yang penting kulu washrubu, makan dan minumlah, jangan berlebihan. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah, halal dan baik. So jadi mata juga kena jaga, jangan ada di mata pasangan kita sesuatu yang menyakitkan hati, memek muka ke, pakaian ke, perlakuan ke. Memang cemburu ni satu yang tersimpan
Tak sampai masa kita kata wah aku tak cemburu, tak kisah aku. Tak sampai masa tak kena. Bila sampai masa, kadang-kadang pasangan tu bercakap dengan orang ni, kita tak rasa. Tiba-tiba pasangan tu bercakap dengan orang lain, kita mula rasa. Begitu juga suara-suara yang tidak enak, yang tak suka didengar. Sampai dapur tak habis lagi. Sampai dia tengok cakap apa dengan mesin basuh tu, rupanya tak habis lagi cerita. So tolong, jadi kadang-kadang benda ni nampak simple, tapi please tolong jaga mata, telinga, hidung, perut, hati dan pasangan. Macam isteri masak, sedap-sedap lah masak, mungkinlah termasing sikit, mungkin tak kena, jangan cakap banyak-banyak. Makan je, tak nak tinggal. Rasulullah SAW pun larang, jangan mencerca makan makanan. Kalau nak makan, tak nak tinggal saja. Dan seterusnya ialah peranan masing-masing ni ada. Seorang isteri dia lembut, gunakan kelembutan dia. Seorang suami dia tegas, gunakan ketegasan dia. Atas apa juga sebab kita ada buku masing-masing. Suami kena baca buku tanggungjawab suami pada isteri. Jangan baca buku tanggungjawab isteri pada suami. So kalau dia salah baca buku tu, dia akan tengok kesalahan dia lah. Baca buku masing-masing. Isteri pun baca buku tanggungjawab isteri kepada suami. So tak larat dia nak buat. Jadi salah baca buku, dia salah lah kesan dia. Jadi jangan sampai kita merosakkan rumah tangga kerana gagal memahami tanggungjawab sebenar dalam kehidupan kita. Dan Allah jadikan kuasa kepada seorang suami, dan Allah berikan lenggo, pujuk rayu seorang isteri untuk menunjukkan bahawa kedua-dua ada kekuatan. Kita tengok seorang pemimpin yang hebat, tegas, tapi di depan isteri, rupanya isteri dia lagi power. Kan? Yang terakhir saya nak kongsi dalam perkongsian yang agak panjang kali ini, iaitu pasangan ini mesti sentiasa mencari titik penyelesaian di atas segala apa-apa pertikaian yang berlaku. Kalau boleh jangan sampai kepada orang ketiga. Orang ketiga ni bila kita dah tak boleh dah nak selesai, pergilah pada orang ketiga dan pilihlah orang ketiga. Sometimes, kadang-kadang orang ketiga ni walaupun mak ayah kita, dia kadang-kadang dia boleh jadi pencetus kepada sesuatu yang tidak baik. Sebab itu lebih penting kalau kita pergi kepada yang tidak ada emosi, sangkutan emosi, kaunselor, pergi pada mereka. Selalu berlaku akhiran sebuah perkahwinan yang tentunya akan memberi kesan yang sangat besar, walaupun setengah orang rasa tak apa, it doesn't work, so kita bubarkan perkahwinan. Bukan semudah itu. Kalau boleh, fa aslihu baina akhawaykum, iaitu perbaikilah hubungan di antara orang yang beriman itu lebih baik. Jadi itulah kongsian pada kali ini untuk diri saya dan untuk anak-anak semua, supaya dapat mengharui kehidupan berumah tangga dengan keadaan yang sebaik-baiknya, kegembiraan yang kita harapkan sampailah ke penghujung hayat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.